Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah SWT kerana dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan ia dapat berkat kepada Allah SWT, insya-Allah. Baik, saya terus kepada sambungan bacaan kitab Mustikah hadis kita ini. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Dalam bab wajib menyampaikan ilmu agama dan kelebihannya. Hadisnya berbunyi an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazzarallahu ra'a asma'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighuhu farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin laisa bifiqhihi at-Tirmizi wa Ayyub wa Daud. Maksud hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, semoga Allah menyerikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar dari kami sebarang hadis, lalu ia memeliharanya dengan ingatannya atau dengan tulisannya, supaya ia dapat menyampaikannya kepada orang lain. Kerana boleh jadi ada pembawa sesuatu hadis hukum kepada orang yang lebih faham daripadanya, dan boleh jadi juga pembawa sesuatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah seseorang yang memahaminya. Saya ulang maksud hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, semoga Allah memberikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar dari kami sebarang hadis, lalu dia meliharanya. Dia Allah mengharap semoga Allah, maksudnya kata Nabi SAW, semoga Allah menyerikan wajah, memperelokkan keadaan orang yang mendengar hadis ataupun mendengar dari kami sebarang hadis. Jadi siapa yang mendengar hadis, jadi Allah, Rasulullah sebut sini, semoga Allah menyerikan wajah ni, jadi menjadikan wajah mereka itu berseri, wajah mereka itu memperelokkan keadaan orang yang mendengar, ya. Jadi memperelokkan keadaan, bukan hanya setakat wajah tu berseri, maksudnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sentiasa wajah tu, wajhiyallazi fataras samawati wal ard, dalam semayang tu, ya. Jadi bukan hanya wajah saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendengar hadis itu, ataupun mendengar ilmu agama itu, ataupun mendengar Al-Quran, boleh kita katakan, ya. Bahkan dia perelokkan lagi, ya. Dia perelokkan keadaan orang itu. Keadaan orang itu dielokkan, elok dari sudut, kita katakan, i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang utamanya. Elok dari sudut i'tikad, maknanya tak goyang iman dia, ya. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu pegang kuat, maknanya tak goyang. Itu yang dikatakan elok, maksudnya elok dari sudut itu, ya. Boleh kita kupaskan, boleh kita huraikan, ya. Kenapa begitu? Kerana Allah suka keadaan dia, Allah perelokkan keadaan dia itu. Kenapa? Kerana
supaya ia dapat menyampaikan kepada orang lain. Dia menyampaikan bila dia faham tentang hadis-hadis Nabi, walaupun satu ayat. Sebelum ini kita baca hadis, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maksudnya ayat yang baik lah. Kadang-kadang satu ayat saja makna kata baik. Hayya ala solah, solah saja, kan, baik, kan, maksudnya begitu. Sampaikan, ya, satu daripada ayat tu baik, kan. Jadi supaya apa? Supaya orang tu dapat menyampaikan. Jadi kita menyampaikan agama ini, ya. Kalau dalam erti yang lain dia kata din, agama, ya, kehidupan orang yang beragama tu. Kenapa dia kata begitu? Kerana boleh jadi ada pembawa sesuatu hadis hukum, mungkin dia menyampaikan hadis itu hadis hukum kepada orang yang lebih faham daripadanya, ya. Mungkin hadis hukum berkaitan hukum apa? Hukum, kita katakan solat, hukumnya wajib, kan. Jadi hukum yang berkaitan dengan itu. Dan boleh jadi juga pembawa suatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah seorang yang memahaminya. Mungkin saya bercakap depan ni, saya pun tak faham dengan hukum yang istilah tu, tapi bila tuan-tuan dengar, ya, tuan-tuan mungkin ada ilmu lebih daripada itu, ya, maka tuan-tuan lebih faham lagi, lebih memahami lagi. Itu yang maksudnya. Jadi bukan maksudnya disampaikan itu supaya orang faham apa yang kita sampai. Kadang-kadang kita sampai ni setakat kepahaman kita saja, ya, ilmu yang ada kepada kita ni kita sampaikan. Tapi bila kita sampaikan kepada orang yang lebih lagi ilmunya daripada yang menyampaikan ini, maka itulah yang dikehendaki yang lebih baik, kan, maksudnya supaya dia menyampaikan, kan. Baik, kita baca huraian hadis ini sikit. Hadis ke-32 yang menerangkan tentang kelebihan orang yang berkhidmat memeliharakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat ni maksudnya menyampaikan lah, ya. Kalau kita ni kita baca hadis macam dalam hadis ini kita baca hadis, ketika hadis ni kita membaca, saya membaca hadis ini, maknanya kita berkhidmat menyampaikan, ya. Dan itu juga bila tuan-tuan dengar, ya, dan tuan-tuan pula menyampaikan. Jadi maksudnya apa yang kita nak sampaikan, contoh tadilah Rasulullah kata wajah, menyerikan wajah orang yang mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian bukan itu saja, mengelokkan lagi, mengelokkan keadaan dia, ya, dari sudut agama, ya. Elok keadaan dia, mungkin dia faham agama tu begitu begini, ya, tapi dia mengelokkan lagi maksudnya menghayati lagi, bukan menghayati lagi, maksudnya lebih. Kalau semayang tu kata dia elok lah, maka dia lebih mengelokkan lagi, ya, menghayati kisah semayang itu. Okey, yang kedua dia kata orang yang menyampaikan hadis disyaratkan hafaznya, tidak disyaratkan fahamnya. Jadi menyampaikan hadis itu kita boleh baca, kita boleh hafaz, ya, tapi kadang-kadang kita tak faham, ya. Jadi kalau baca hadis ni tak faham pun, mungkin kita tak faham apa maksudnya. Macam kita baca tadi, dalam kita baca, ya, istilahnya apa maksud yang dikatakan wajahnya berseri itu, kita tak faham. Hanya berseri wajah dari sudut yang macam mana, memperelokkan keadaan orang itu, kan, macam mana keadaannya kita tak tahu, kan. Begitu. Jadi bukanlah maksudnya dari sudut kita katakan disyaratkan hafaznya, ya, tidak disyaratkan kepada fahamnya. Kita sampaikan hadis itu, masalah faham itu maksudnya setakat mana yang kita boleh faham dan setakat mana orang yang menerima itu dapat memahaminya. Sebab soal faham memahami itu ialah kerja Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerja nak bagi orang tu faham tu, nak bagi hidayah tu, ya, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita hanya menyampaikan saja, kan. Baik itu kadang-kadang kita jadi cikgu, kadang-kadang anak murid kita lebih lagi daripada kita. Kita cikgu saja, SPM saja, kan. Tapi anak murid kita nanti tengok keluar universiti, profesor dan sebagainya, dia lebih dapat, kita katakan, lebih memahami, ya. Okey. Jadi huraiannya dia kata kat sini, kita tengok
Yang pertama dihuraikan kelebihan orang yang berkhidmat memelihara hadis-hadis Nabi SAW. Apa kelebihan dia? Orang-orang yang melihara hadis-hadis Rasulullah SAW amatlah besar jasanya. Jasanya tu besar. Maksudnya paling tidak buat baiklah istilahnya, ya. Kalau kita buat baik kepada orang ni, maksudnya jasa tu besar, ya, walaupun baik tu sikit, tak banyak. Kadang-kadang kita bagi orang tu makan, kan, mungkin kita bagi sikit dia makan, hanya setakat nak menghilangkan lapar dia aja, kita katakan, itu pun maksudnya jasanya sangat besar, ya. Apabila mendengar sebuah hadis, dia kata mereka menghafaznya atau menulisnya. Bila dengar hadis, mereka hafaz, mereka nulisnya dengan cermat. Kemudian mereka menghebahkannya dengan sepenuh tanggungjawab. Bila dia dengar hadis, ya, dia dengar maknanya, kemudian dia faham, kemudian lepas itu dia hebahkan, dia sampaikan dengan penuh tanggungjawab. Maksudnya penuh tanggungjawab ni dengan apa yang dia dengar itulah, itu tanggungjawab. Yang dia dengar tu dia sampaikan. Jangan hak yang dia tak dengar disampaikan tu yang dia tambah lagi. Yang tak boleh. Dia dengar tu, apa yang dia dengar tu, itulah yang disampaikan, kan? Tak boleh lebih daripada itu, maksudnya. Itu yang bertanggungjawab, ya. Ataupun dia, kita katakan ada ilmu yang lebih lagi, dia dengar tadi, dia katakan dia dengar tadi, kemudian dia boleh berbahas lagi, lebih lagi daripada itu, diluaskan lagi daripada itu, maka dia bertanggungjawab dengan ilmu dia. Dia menyampaikan ilmu tu. Tak boleh dia dengar, dia menyampaikan, ataupun kita sampai dengan satu sampai satu, kan? Dia lebih faham daripada itu huraian. Ini bermakna mereka bekerjasama dengan Rasulullah SAW. Bekerjasama dengan Rasulullah. Rasulullah ni tugasnya baligh. Ya, Rasul menyampaikan. Beza Nabi dengan Rasul. Nabi ni dia tak menyampaikan, Rasul tu menyampaikan. Tapi semua Rasul-Rasul itu adalah Nabi, ya. Semua Rasul-Rasul itu adalah Nabi. Dan Nabi dia tidak menyampaikan. Mungkin dia menyampaikan, tapi bukan dalam bentuk lisan, dalam bentuk kita katakan percakapan, ya, tapi dia sampaikan dalam bentuk hal, bilhal. Bilhal ni maksudnya dalam bentuk tunjuk. Dia semayang, dia tak cakap apa, dia semayang saja, kan? Jadi dia tunjuk. Mungkin dia datang ke masjid, itu dia tunjuk, tapi dia tak cakap orang, marilah kita pergi masjid. Dia tak ajak orang, kan? Mari kita pergi masjid, tak, itu tunjuk. Itu bilhal, maknanya dengan bukan bil lisan. Dengan lisan dia bercakap, kan? Itu kewajipan. Jadi kita ni, bila ini bermakna, dia kata mereka bekerjasama dengan Rasulullah SAW dari sudut da'i, berdakwah. Nabi ni dia kerjanya menyampaikan, dia berdakwah. Dan kita juga bila kita dengar hadis Nabi, maka kita menyampaikan, maka kita juga berdakwah macam mana Nabi sampaikan. Jadi bekerjasama, ya, dengan Rasulullah SAW, menunaikan kewajipan dalam hal menyembang agama Islam yang dibawa oleh baginda, membantu Nabi untuk mengembangkan agama din ini, agama ini. Itu kelebihan. Dengan yang demikian, sudah selayaknya lah perkhidmatan mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Jadi dengan perkhidmatan yang macam itu perkhidmatan yang sebaik-baiknya yang dia dapat, yang Allah nak bagi kepada mereka. Sebab itu dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris Nabi. Sebab ulama-ulama tu dia menyampaikan apa yang Nabi sampai, kan? Warasatul anbiya, pewaris kepada nabi-nabi, pewaris kepada rasul-rasul, ya. Sebab apa yang mereka dengar daripada Nabi, apa yang mereka dengar daripada Rasul, mereka menyampaikan. Dan ulama-ulama menyampaikan kepada kita, dan kita pula dengar daripada ulama-ulama, kemudian kita menyampaikan pula kepada orang lain. Jadi maknanya perkhidmatan itu, perkhidmatan menyampaikan agama, mengembangkan agama. Sebab agama Islam ni dia berkembang macam tu lah. Dia berkembang macam tu sampai menyampai, ya, daripada tempatnya di Mekah, kemudian berpindah pergi ke Madinah,
kemudian berpindah pergi ke sekitar kawasan itu, ya, sampailah ke Eropah, sampailah ke Sepanyol, sampailah ke Istanbul, sampailah ke China, sampailah ke Rusia, ya, yang wujud negara hari ini, yang Afghanistan, itulah wujud negara-negara itu, ya, itu kesan-kesan daripada khidmat, ya, mereka-mereka yang menyampaikan agama, ya, seperti mana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, itu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW nak menegaskan kepada kita bahawa perkhidmatan yang semacam itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda, ya, mendoakan, disebut dalam hadis yang baginda mendoakan semoga Allah menyerikan wajah mereka, ya, baginda mendoakan semoga Allah menjadikan wajah mereka menjadi mereka, ya, maksudnya berpuas hati dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Jadi makna kita apa dia yang dikatakan kelebihan itu? Kelebihan itu ialah dia menyampaikan, kemudian bila disampaikan dia puas hati dengan apa yang disampaikan. Hatinya tu rasa puas. Hatinya itu nikmat, hatinya tu rasa puas dengan yang dia sampaikan itu. Itulah satu nikmat yang Allah bagi kepada dia. Dan nikmat tu nikmat dunia dan akhirat. Disampaikan tu untuk dunia, untuk orang amalkan di dunia, dan juga untuk akhirat. Supaya orang dapat kebaikan dunia dan juga orang dapat kebaikan akhirat. Jadi dia berpuas hati. Ini nikmat, itulah nikmat. Maknanya nikmat, dia tak perlu kepada ganjaran-ganjaran, kita katakan duit ke, wang ringgit ke, ya, harta benda ke, pangkat ke, dia tak perlu. Yang dia perlu, dia rasa kepuasan daripada hati dia. Allah nak bagi dia puas. Allah tak nampakkan dia tu kepada material. Allah nampakkan kepada itu kepuasan hatinya, apa yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat. Kadang-kadang kita duit banyak pun hati tak tenang. Itu bukan satu nikmat. Harta banyak pun kadang-kadang tak tenang hati kita, bukan satu nikmat. Jadi ketenangan hati itu merupakan satu nikmat. Apatah lagi ketenangan hati bagi mereka yang menyampaikan agama kepada orang lain, kan, kepada orang lain, menyampaikan agama tadi, hal-hal yang berkaitan dengan agama ni kepada orang lain, iaitu berkaitan dengan hadis dan Quran, ya, Al-Quran kita kan tafsir, hadis ni kita baca, ya, itu menyampaikan yang itu, maka dia rasa puas. Itu dah nikmat yang dihadapi, yang dikatakan sebesar-besar nikmat itu, yang dikatakan sebesar-besar ganjaran itu, bukan ganjaran itu, ya, ganjaran nikmat itu, ya, dia rasa puas hati, ya. Jadi bila bisu dia hati, dia tolak yang dunia itu dia tolak, sebab dia pilih yang Allah bagi kepada dia tu. Allah pilih apa Allah bagi, dia rasa puas hati dengan agama ini, ya. Bila dia pegang dengan agama, maknanya dia bila berkhidmat untuk agama, maka dia rasa puas hati, cukup dengan itu sebagai ganjaran yang dia dapat, ketenangan hati dia itu. Sebab tu tetapi dalam hal ini bukanlah maksudnya kita nak menolakkan, kita kata menolakkan dunia, harta, benda dan sebagainya. Tidak. Maksudnya bila kita pegang akhirat, kita pegang benda-benda yang Rasulullah cakap, Quran cakap, yang disampaikan Rasulullah tu, maka dunia kita akan dapat, ya, dunia kita akan dapat. Tapi bila kita kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Bila kita kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi bila kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Kita sihat, boleh beramal, boleh beribadat, itu kejar dunia, kan? Kita itu maksudnya kita kena kejar akhirat, kita pasti dapat dunia, ya. Sebab dunia inilah yang akan menyampaikan kita kepada hari akhirat. Kita boleh beramal sebab kita hidup di dunia untuk kebaikan kita di akhirat. Bila kita dah mati, kita tak boleh beramal lagi dah untuk dunia kita, untuk akhirat kita, ya. Hanya kita mengharapkan orang beramal lah, kan, doa orang beramal. Maksud apa dia doa orang beramal, iaitu anak yang soleh mendoakan, itu dia,
ataupun sedekah-sedekah kita yang kita dah bagi semasa kita hidup, ataupun apa yang kita lakukan lah masa kita hidup, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia bahagian-bahagian yang kita dapat. Okey, itu bab yang pertama, nak menceritakan tentang jadi maksudnya nikmat yang dihadapi itu, dihargai nikmat kita, dihargai usaha orang yang mendengar dan menyampaikan hadis Nabi SAW itu, iaitu mereka ini diberi ketenangan hati, ya, ketenangan hati. Mereka nampak, ya, walaupun kerja tu kerja yang kita katakan free lah, tak ada apa pun, tapi dia rasa puas hati. Macam kita datang ke masjid, kita gotong royong buat sebagainya, kan, kita katakan begitu, tapi kita rasa seronok, kan, tenang hati kita dalam keadaan kita tak sebut, kan. Okey, yang kedua, maksud yang kedua dia kata orang yang menyampaikan hadis disyaratkan menghafaznya dan memeliharanya betul-betul, tidak disyaratkan memahaminya. Kalau dia tak boleh faham tak apalah, tapi disyaratkan dia menghafaznya ataupun dia memeliharaan betul-betul, maknanya dari sudut bacaan, ya, betul dari sudut hadis-hadis Rasulullah SAW tertuntut disebarkan. Maknanya kita ni dituntut menyebarkan hadis Nabi SAW, ya. Sebab tu kalau mungkin ada juga tuntutan hari ini mengatakan mungkin kita tak dapat nak sebut dalam bahasa Arab, ya. Jadi menyebut maknanya pun sudah cukup, ya. Menyebut maknanya pun sudah cukup kepada kita, untuk kita. Itu dia kata. Kemudian apa yang mesti disebarkan itu ialah kata-kata yang disabdakan oleh baginda. Jadi baginda sabdakan itu, maknanya hadis tu ialah apa yang Nabi sabda. Sebab disebut hadis ni yang Nabi cakap, apa yang Nabi cakap, kemudian apa yang Nabi buat, kemudian apa yang Nabi selain buat, dia kata apa, buat tindakan Nabi, kita katakan, ya. Nabi buat satu, ataupun Nabi bercakap, kemudian mungkin Nabi sindir, itu juga, ya. Mungkin Nabi tengok saja, kan. Itu apa yang dilakukan oleh Nabi lah, kan. Mungkin Nabi tak cakap tapi Nabi tengok saja, itu pun dia kata sunnah Nabi, kan. Nabi tak bercakap, kan, tapi tengok aja, kan, benda itu. Jadi berdasarkan kepada tengok itu, maka itu yang mereka buat andaian, ya. Ulama-ulama buat andaian, kalau Nabi tengok macam ni, dari segi amalannya macam mana kita nak buat, kan. Contohnya dia kata macam satu perang, dalam satu peperangan orang Islam ni dah tak ada makanan nak makan, ya. Makan daun kayu, ya, semua dah tak ada benda nak makan. Tiba-tiba ada binatang dap, ya, keluar daripada lubang, ya, daripada pasir itu, maka tangkaplah sahabat-sahabat ni, tangkap, sembelih, makan, kan. Nabi tak cakap apa, Nabi tengok saja, ya. Nabi tengok saja. Kemudian bila dihidangkan kepada Nabi tak makanlah, Nabi tak katalah, Nabi tak makanlah benda itu, dihidang kepada Nabi tengok saja, tapi Nabi tak kata makan ke tak makan ke, Nabi tak kata begitu, kan. Itu, kan. Jadi perbahasan itu panjanglah, ulama-ulama bahas boleh ke makan, ya. Jadi banyaklah perbahasannya, kan. Jadi akhirnya perbahasan tu mengambil keputusan boleh makan, ya. Sebab Nabi tak tegah, boleh makan, ketegahan tu tak ada, boleh makan, ya. Jadi itu antaranya lah, kan. Itu antara perkara-perkara yang Nabi bertindak lah, Nabi. Banyak lagi lah benda-benda yang lain. Yang Nabi cakap jelas lah, yang Nabi larang jelas lah, yang Nabi suruh jelas lah. Kemudian, kan. Okey, ya. Adapun dia kata tentang makna maksud hadis, ya, tentang makna maksud hadis-hadis itu terpulanglah kepada masing-masing memahaminya. Kita nak faham macam mana, terpulang kepada kita. Kerana boleh jadi orang yang menyampaikan sebuah hadis itu tidak memahaminya atau kurang mendalaminya. Dia
boleh baca hadis itu, dia faham, dia boleh baca maksud hadis itu, dia boleh menyampaikan, ya. Tapi cara fahamannya tak tahu bagaimana. Itu pulang kepada orang itu nak memahaminya, ya. Jadi dua benda lah. Satu, kalau dia tak faham, jelaslah. Yang kedua, kalau dia faham, kemudian dia lebih memahami daripada orang yang menyampaikan tadi, sebab dia tu berilmu, lebih ilmunya orang kata keilmuannya daripada orang yang menyampaikannya tadi, dia katakan. Atau menyampaikannya, meskipun demikian ia berkewajipan juga menyebarkannya, kewajipan menyebarkannya. Kita kena sampaikan juga, ya, dalam maksud yang dikatakan, walaupun kita kata maknanya pun boleh, ya. Saya ada dalam satu telefon saya ni, dalam satu ada sahabat saya nama Ustaz Nasir, dulu kenal di Kajang masa mengajar di SAAS dulu, Ustaz Nasir. Dah lama tak berjumpa dengan dia, kan. Jadi dia ni memang dia ada buat pengajian tentang hadis lah, tentang hadis, buat tambah lagi pengajian tentang hadis di UKM, kan. Lepas tu dah jumpa dengan dia, kenal dengan dia, maksudnya WhatsApp dia tu, dia kata, saya nak WhatsApp ustaz ni, dia kata, ustaz boleh tolong sampaikan tak? Apa dia? Takut juga kita, kan. Dia kata hadis-hadis, makna-makna hadis, dia kata makna-makna hadis, setiap hari saya akan WhatsAppkan, dia kata, supaya ikatan hubungan kita ni tak terputus. Salam, kemudian sampaikan hadis, kan. Kalau saya bagi contoh, tengok macam hari ni dia hantar, tiap-tiap hari dia hantar, ya. Jadi kita bacalah, kalau kita fahamlah, kan. Hari ni dia hantar hadis, hadisnya yang berbunyi, saya baca, ya. Dia sampaikan kepada saya sampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terjawablah, kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap hari baca serta hayati satu hadis sahih. Dan bismillahirrahmanirrahim, dia kata. Allahu Akbar. Dia kata Imam Ahmad At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, ini dia tak hantar, dia terjemah saja, seseorang mukmin belum lagi beriman, ini dia hantar hadis ni, maksud hadis ni, sebelum ia beriman dengan 4 perkara. Dia tak beriman lagi sebelum dia beriman dengan 4 perkara. Dia kena beriman dengan 4 perkara dulu, baru boleh dikata dia beriman. Ia mempersaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, iaitu yang mengutuskan aku dengan kebenaran, yang beriman dengan kematian. Maksudnya yang beriman dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia kata beriman lagi dengan kematian. Kamu kena beriman dengan kematian. Beriman, percaya mati itu benar, ya, mati itu benar. Kemudian beriman dengan kebangkitan sesuatu sesudah mati. Kemudian beriman dengan kebangkitan sesudah mati, dan beriman dengan qadar, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya kita faham kat sini, dia kata seorang mukmin belum lagi beriman sebelum dia beriman dengan 4 perkara. Kita rukun iman ada 6, kan? Rukun ada 6, kan? 4 perkara. Yang pertama dia kata beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua dia kata beriman dengan kematian. Beriman, percaya dengan mati, bahawa mati itu pasti, ya, mati itu benar. Kemudian percaya dengan kebangkitan sesudah mati, ya, percaya
kebangkitan sesudah mati, dan beriman dengan qadar. Jadi maksudnya percaya, kalau kita tengok, kita rangkum balik dalam rukun iman yang 6 itu, dia duduk kat mana ni? Dia kematian ini, mana kata percaya dengan kematian, percaya dengan kebangkitan itu duduk kat mana? Percaya kepada hari akhirat. Duduk kepada percaya kepada hari akhirat. Bila kita percaya kepada hari akhirat, mesti kita kena percaya kepada mati. Mesti kita percaya kepada mana kata dibangkit semula selepas mati. Jadi maknanya bukan tambahan lebih lagi, tak ada. Mana kata dalam percaya kepada hari kiamat itu, kita kena percaya kepada kematian, kena percaya kepada bangkit semula selepas mati. Walau lepas tu baru beriman dengan qadar tu yang akhir sekali, wa tu'minu bil qadri wa syarrihi, kan. Itu kita artinya. Jadi artinya kesempurnaan iman seorang, ya. Dia kata itulah dia katakan kesempurnaan iman seseorang itu. Sekadar perkongsian rujuk kitab himpunan hadis sahih. Ni dia bagi kitabnya. Rujuk kitab himpunan hadis sahih jilid 2 muka surat 71. Dia tulis kat situ. Supaya kita ni jangan ragu. Mana kita tengoklah, kalau kita rasa ragu dengan apa sebab hari ni, kalau sampaikan macam ni dalam telefon, kita rasa ini betul ke tak betul ke, kan? Jadi kita sebelum kita sampaikan kepada orang lain, kita nak tabayun dulu, nak pastikan dia dulu benda tu benar tak benar. Maka dia bagi rujukan, ya. Dia kata sekadar perkongsian rujuk kitab himpunan hadis sahih jilid 2 muka surat 71. Ini kawan saya lah, Ustaz Nasir, dia hantar, ya. Setiap hari dia hantar satu hadis, jadi saya kena baca lah satu hadis tu, kan. Tapi dalam terjemahan, dalam terjemahan. Jadi kalau saya pula nak sampaikan kepada orang lain, itu pulanglah, kan. Itu lagi baiklah. Mari kita sebarkan macam disebutkan dalam hadis yang kita baca tadi. Kita kena sebarkan kepada orang lain. Kita kena sebarkan benda itu, ya, sampai kepada orang lain. Okey. Dalam pada itu dia kata boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya itu boleh memahami lebih mendalam dari orang yang menyampaikannya. Saya sampai. Okey, ya, itu dua perkara yang disampaikan, ya, dalam hadis ini. Dalam hadis yang kita baca tadi, dua benda yang disampaikan kepada kita. Jadi kesimpulannya, ya, kita boleh buat kesimpulan, maksudnya sangat, ya, Nabi memuji, Nabi mendoakan, ya, kepada siapa yang mendengar hadis, ya. Nabi memuji, Nabi mendoakan. Semoga apa? Semoga orang yang mendengar hadis itu, maksudnya diindahkan wajahnya. Maksud indah wajah ni maksudnya kemudian dia kata indahkan wajahnya, maksudnya supaya dalam keadaan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dia kata sentiasa bila dengar hadis, sentiasa beriman dengan Allah. Kita boleh buat huraian itu, sentiasa beriman, ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia kata yang kedua iaitu berpuas hati jadi tenang, hati jadi seronok, ya. Jadi di sini dapat menjelaskan kepada kita bahawa agama itu bukan benda yang boleh dihargai, yang boleh dijual beli, ya. Jadi agama itu bukan boleh kita jual, boleh kita beli, ya. Agama itu ialah yang mana ada di hati kita, ketenangan hati kita. Ketenangan hati bukan boleh kita beli dengan wang ringgit. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita berdasarkan kepada hadis-hadis, kita mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang pertama, conclusion yang kita boleh buat, ya. Kemudian yang kedua, ya, jangan risaulah, ya, jangan risaulah. Kotlah kita ni tak pandai nak baca hadis, tak pandailah kita nak baca hadis. Kita bukan sekolah Arab, bukan sekolah agama, ya, tak pandai kita nak baca hadis, kan. Jadi memadailah, ya. Paling tidaklah kita menyampaikan apa yang kita dengar, bukan dalam bahasa Malaysia, ya. Dalam bahasa Arab kita dengar langsung lupalah, kita tak tahu, kan. Dalam bahasa Malaysia mungkin tadi kita dengar, kan, apa benda yang kita sampaikan kita dengar, ya.
Jadi kita sampaikan dalam bahasa Malaysia, fahamkan dalam sekadar yang kita faham dalam bahasa kita. Jadi tak jadi susahlah kepada kita, bukan punya syarat-syarat yang tertentu kita nak kena faham betul-betul dan sebagainya, tak. Memadai dengan kita menyampaikan saja maknanya, macam ustaz ni sampaikan kepada kita tadi kan, memahami maknanya saja, kita baca saja. Lepas tu soal fahamnya itu bergantung kepada kita lah, berdasarkan ilmu yang ada kepada kita. Soal faham tu soal lain. Yang penting kita menyampaikan itu, kan? Itu pun maksudnya dituntut, maksudnya tertuntut. Itu tertuntut ni maksudnya wajiblah kepada kita untuk menyampaikan yang hak lah, maksudnya yang benar. Dia sebut agama ni kebenaran lah, agama Islam ni benar lah, maksudnya menyebutkan yang benar, menyampaikan yang benar, kan? Setakat yang jadi sampaikan cukup macam itu, tak payah kita nak faham. Mungkin kita nak kena pergi belajar dulu, nak kena baca tafsir tebal-tebal dan sebagainya, kan? Kita nak sampaikan, tak payah. Maka sebab itu kita kadang-kadang disuruh menyampaikan dalam bentuk bacaan saja. Lepas sembahyang kadang-kadang kita baca hadis, kan, kita menyampaikan dalam bentuk makna saja. Mungkin kalau kita boleh fahamkan sikit, lebih jelas lah kalau setakat mana yang kita boleh faham. Tapi kalau tak boleh faham, kita baca habis, cukup. Macam kita baca hadis ni tadi, kan, kita kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, silap bukan ini, daripada Zaid bin Sabit, dekat mana tadi, sebelah sini. Daripada Zaid bin Sabit, dia kata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, semoga Allah menyerikan wajah dan memperelokkan keadaan orang yang mendengar dari kami sebarang hadis, lalu dia memeliharanya dengan ingatannya atau dengan tulisannya, supaya ia dapat menyampaikannya kepada orang lain. Kerana boleh jadi ada pembawa sesuatu hadis hukum kepada orang yang lebih faham daripadanya, dan boleh jadi juga pembawa sesuatu hadis hukum itu ia sendiri bukanlah, hukum itu ia sendiri bukanlah seorang yang memahaminya. Maksudnya dia sendiri bukan orang yang memahaminya. Kita faham, kita baca macam tu pun dah cukup dah. Tapi dalam kitab ni diterangkanlah seperti mana yang saya bacakan tadi, kan, supaya untuk lebih jelas sekadar mana yang kita boleh faham, kan. Itu pun sudah cukup, kan. Jadi yang ini, yang keutamaan kita letak kat sini, iaitu maksudnya kalau kita baca hadis Nabi ni tak rugi dah. Tak rugi. Kita baca terjemahannya tak rugi. Allah bagi nikmat tu kepada kita. Nikmat apa dia? Nikmat hati rasa tenang. Bila hati tenang ni maksudnya itu satu nikmat yang anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang duit banyak, saya sebutkan tadi pun, kan, hati tak tenang. Ada orang kaya, mewah dan sebagainya, tapi hati tak tenang, makan tak lalu dan sebagainya, kan. Tapi bila hati tenang, itu keutamaan, ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham, cukuplah itu, cukuplah kita faham tu. Mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan hati kita rasa tenang. Itu saja, cukup. Mudah-mudahan kita dapat menghayatinya, insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillah.